Shalom dan salam sejahtera. Saya mengucapkan selamat datang untuk menghadiri webinar yang bertajuk Berenang Ibu Bapa, Menjaga dan Bible Knowledge. Sebelum saya lupa, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Pesta Keamatan bagi kawan-kawan yang berasal dari Sabah yang mungkin ada di Semenanjung dan juga mungkin di Sabah yang sedang menonton webinar ini, dan juga kawan-kawan yang akan menyambut Hari Gawai pada 1 Jun yang juga mungkin ada di Sabah, di Semenanjung dan juga di Sarawak. Apa juga sebelum kita mula, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, kami dapat bersama-sama mempelajari daripada firman-Mu dan juga melihat kepentingan untuk menggalakkan lebih ramai lagi murid untuk mempelajari firman-Mu melalui subjek Bible Knowledge di sekolah. Kita doakan supaya Roh Kudus-Mu hadir dalam kalangan kami, juga menyentuh hati kami dan juga membimbing kami apa yang perlu kami lakukan supaya lebih ramai lagi murid dapat dimuridkan menjadi pengikut Yesus yang benar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mula, kita lihat dulu sepintas lalu apakah isi kandungan webinar ini. Jadi awal sekali kita akan melihat dulu apakah itu Bible Knowledge sebenarnya. Mungkin ada di kalangan kita belum tahu sebenarnya Bible Knowledge ini dalam drama bahasa Melayu dia pengetahuan Alkitab. Ada ditawarkan dalam sijil pelajaran Malaysia. Dan mungkin salah faham, apakah salah faham yang sering berlaku yang mungkin menyebabkan murid tidak mahu belajar, tidak mahu mengambil subjek ini di sekolah. Dan juga kemudian kita akan melihat apakah peranan yang boleh dimainkan oleh ibu bapa ataupun penjaga dalam menggalakkan lebih ramai murid mengambil subjek ini, dan juga akhirnya kita akan akhiri dengan sesi soal jawab. Ini adalah rupa buku teks yang digunakan untuk Bible Knowledge, dan kita akan melihat apakah yang berlaku sebenarnya. Jadi Bible Knowledge ini adalah satu subjek yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Pendidikan Malaysia, dan dia merupakan satu subjek elektif, maksudnya satu subjek pilihan. Nama dia sendiri, Bible Knowledge, ada masanya kita beranggapan, kamu mengambil subjek Bible Knowledge, jadi kamu akan belajar daripada buku Kejadian sehinggalah buku Wahyu. Sebenarnya tidak. Hanya 2 buah buku sahaja yang terlibat, iaitu buku Injil Lukas dan juga Kisah Para Rasul, the Book of Luke, Gospel of Luke and the Acts of the Apostle. Jadi hanya 2 buah buku sahaja yang dipelajari dan diuji dalam SPM. Dan biasanya apabila kami mengajar subjek ini, dia akan dilaksanakan dalam bahasa Inggeris, dan pelajar yang mengambilnya akan juga menjawabnya dalam bahasa Inggeris. Jadi mungkin sedikit sejarah bagaimana Bible Knowledge ini berlaku. Dia mula-mula diperkenalkan di sekolah, khususnya sekolah Mubalik, Mission School, di seluruh negara pada awal pada tahun 1940-an. Dan masa itu dia menjadikan satu subjek dalam MCE, Malayan Certificate of Education, dan kemudian diserap dalam peperiksaan awam tingkatan 3, iaitu SRP, Sijil Pelajaran Rendah Pelajaran, dan juga Sijil Pelajaran Malaysia. Namun demikian, bilangan sekolah dan murid yang mengambil Bible Knowledge semakin merosot, sehingga hanya 500 orang calon pada tahun 1980-an. Kerana masa itu subjek ini tidak lagi wajib diajar di sekolah. Dan berikutang itu, tahun 1993, subjek ini tidak lagi ditawarkan dalam peperiksaan awam
di tingkatan 3. Dan bilangan semakin merosot lagi sehingga tahun 1994, hanya 200 orang calon yang mengambilnya dan menyebabkannya terpaksa dikeluarkan daripada SPM dan disenaraikan sebagai satu subjek dalam sijil pelajaran. Subjek ini diperkenalkan semula pada tahun 1995, iaitu tahun seterusnya, dengan hanya 20 orang calon. Jadi bilangannya semakin meningkat pada tahun 2009 dan 2010 dengan sekitar 1,000 orang calon. Jadi sejak kebelakangan ini, sejak tahun 2010 sehingga sekarang, bilangannya tidak naik, dia naik dan turun sekitar 200-300 orang calon setiap tahun. Sekarang kita lihat graf ini, agak mendukacitakan, agak sedih, ya, kerana orang-orang kita sendiri, ya, orang-orang Kristian tidak menyokong subjek ini. Dan jadi oleh sebab itu perlu lebih aktiviti ataupun sesuatu dilakukan supaya keadaan ini boleh dipulihkan. Subjek ini juga, seperti saya kata tadi, dia adalah satu subjek yang diperkenalkan di sekolah, tetapi dia adalah biasanya di luar kurikulum. Maksudnya, subjek ini dia hanya akan dilaksanakan ataupun diadakan selepas waktu sesi sekolah. Ya, dan jadi pelajar kena yang mengambil subjek ini, mungkin dia kena datang pada sebelah petang ataupun stay back sehingga waktu kelasnya, dan juga atas persetujuan dengan guru yang mengajarnya. Jadi siapakah yang boleh mengambil subjek ini? Pertama, apabila murid yang mengambil SPM mendaftar, biasanya pada awal tahun mereka mendaftar untuk SPM, mereka boleh mendaftar sekali SPM dengan subjek-subjek lain yang mereka daftar untuk SPM pada tahun itu. Dan juga orang dewasa, ya, termasuk sesiapa saja yang berumur 55 tahun dan ke bawah, janji adalah rakyat Malaysia dan ada kad pengenalan, boleh daftar sebagai calon persendirian. Dan calon Bible Knowledge ini tidak semestinya seorang Kristian. Jadi pernah berlaku, ya, ada kesaksian, ya, di mana seorang murid-murid yang bukan Kristian, bila mereka mempelajari ini, mereka lebih memahami dan mereka telah membuat keputusan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat dalam hidup mereka. Jadi inilah juga peluang untuk murid-murid yang belum lagi mengenal Tuhan, ya, mengenali Tuhan melalui subjek ini. Jadi ini untuk pengetahuan semua secara amnya, untuk kertas Bible Knowledge ini dia ada 10 soalan. Soalan berbentuk setiap terbagi pada bahagian A, B dan C. Jadi bahagian A dan bahagian B ada 3 soalan yang perlu dijawab semua. Sudah 6 soalan. Dan kemudian 4 soalan lagi daripada bahagian C yang biasanya berbentuk lebih panjang ataupun berbentuk esei. Jadi mereka diberikan masa 2 jam untuk menjawabnya. Dan semua Bible Knowledge ini akan diuji dari sumbernya dari kitab Good News Bible ataupun Good News Translation, ya, sama saja. Jadi kod untuk Bible Knowledge ini adalah 9221. Mungkin ada yang tertanya-tanya, apakah faedah untuk murid-murid ataupun anak saya ataupun anak buah saya, jiran saya yang ada anak yang masih belajar sekolah ini untuk mengambil subjek ini? Pertama, subjek ini adalah satu peluang untuk mereka membina asas iman mereka sebagai seorang Kristian. Ya, sebab mereka mempelajari 2 buku ini, buku Lukas dan buku Kisah Para Rasul. Jadi untuk buku Lukas, mereka akan mempelajari tentang siapakah Tuhan Yesus ini dalam konteks Tuhan Yesus sebagai manusia yang sempurna dan pada masa sama Juruselamat yang dihantar oleh Tuhan
untuk menyelamatkan umat manusia. Dan melalui buku Kisah Para Rasul, mereka mempelajari tentang sejarah bagaimana gereja mula-mula ditubuhkan, bagaimana Roh Kudus bergerak dalam kalangan orang Kristian walaupun mereka diseksa, mereka dihakimi, ya, tetapi gereja tetap bertumbuh. Dan ini sangat penting untuk kita melahirkan generasi pemimpin yang baru dalam kalangan anak-anak muda ini. Yang kedua, apabila seorang murid itu mengambil Bible knowledge, mereka dapat menguasai, ya, mereka dapat memperkukuhkan tahap penguasaan bahasa Inggeris mereka, ya, secara lisan dan secara bertulis. Ya, seperti kita tahu, bahasa ini adalah sesuatu yang perlu sentiasa diamalkan, dipraktikkan. Jadi, apabila mereka datang ke kelas Bible knowledge, mereka akan, subjek ini akan diajar dalam bahasa Inggeris. Dan tentulah, sekiranya ada perkataan-perkataan yang tidak kurang difahami, guru Bible knowledge biasanya bersedia untuk menerangkannya dalam bahasa Melayu, ya, supaya mereka memahami apa yang mereka pelajari. Dan juga kita perlu melihat dari segi kepentingannya. Ya. Mereka ini apabila mereka datang belajar bersama-sama dengan kawan-kawan lain, mereka sebenarnya kita menyediakan mereka ini menjadi pemimpin rohani Kristian pada masa depan. Sebab apabila mereka datang mempelajari Bible knowledge, mereka akan berinteraksi. Mereka akan bertanya soalan, berbincang, ya, dengan rakan sekelas dan guru Bible knowledge. Nah, ini adalah satu peluang kemasan. Kalau apa lagi subjek di sekolah yang di mana mereka boleh mempelajari tentang iman mereka sebagai seorang Kristian selain Bible knowledge. Dan inilah juga asas kita melatih mereka supaya mereka belajar untuk memuridkan orang lain, to disciple others, seperti yang dikehendaki oleh Yesus, dikatakan oleh Yesus dalam buku Matius bab 28 tentang amanat agung. Kita juga harus melihat apabila seorang murid itu mengambil kertas Bible knowledge, ini adalah satu kesaksian dan memuliakan Tuhan Yesus. Sebab bagi kita orang Kristian, kalau kita betul-betul serius dengan iman kita, kita akan melihat Alkitab ni adalah suatu sumber kepada iman kita. Jadi apatah lagi generasi muda yang sekarang ni, mereka perlu tahu apa yang Tuhan katakan, apa buah fikiran Tuhan, apa yang terdapat dalam hati Tuhan. Dua perkara yang boleh membantu seorang manusia mengenali Tuhan. Yang pertama, melihat ciptaannya. Tetapi hanya sekadar melihat ciptaan Tuhan tidak mencukupi sebab kita tidak tahu siapa penciptaannya. Jadi, melalui firman Tuhan, apabila mereka mempelajarinya, mereka dapat tahu siapakah pencipta mereka. Ya, sebab itu melalui firman Tuhan juga, iman seseorang itu dapat ditingkatkan. Dan iman ini menentukan. Ada masanya saya rasa percaya ada di kalangan kita di sini. Dan sebagai ibu bapa, kita risau. Kita bimbang. Bagaimanakah kelakuan anak saya di sekolah? Bagaimanakah anak saya nanti akan berkelakuan pada masa hadapan? Jadi, iman ini perlu dibimbing, diajar, dididik sewaktu mereka masih muda. Melalui firman Tuhan. Supaya suatu hari nanti kita boleh percaya bahawa firman Tuhan ini nanti akan membentuk buah fikiran mereka supaya mereka tidak akan melakukan perkara-perkara yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan kita sangat bertuah, sangat diberkati kerana Malaysia merupakan antara negara yang membenarkan Alkitab diajar di sekolah. Ya, ada negara yang tidak membenarkannya. Ya, seperti Amerika Syarikat, jiran kita, Singapura. Dan lebih-lebih lagi, subjek ini sangat penting di mata kerajaan Malaysia. Sebab
ada diletakkan di situ pada setiap muka surat, diletakkan di sana, khususnya muka surat depan, hak cipta kerajaan Malaysia. Maksud ini adalah sesuatu yang dibenarkan, dan apatah lagi orang Kristian kalau tidak mau mengambil subjek ini, rugilah kita. Ya, janganlah kita bising nanti suatu hari apabila subjek ini ditutup, sebab orang-orang Kristian sendiri tidak memberikan respon yang bagus, tidak memberikan respon yang menggalakkan supaya subjek ini boleh diteruskan. Jadi, sebab itu saya kata tadi, sejak awal mereka perlu dididik, mereka perlu dibentuk, ya, buah fikiran mereka ini, supaya mereka tahu apakah hal yang bagus, hal yang baik, dan hal yang tidak mengenangkan hati Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 9, bagaimanakah seorang pemuda boleh menyucikan jalannya dengan berhati-hati menurut firman-Mu. Jadi apabila mereka mengenal firman Tuhan, mereka akan berhati-hati. Dan setiap tindak tanduk mereka akan teringat dahulu tentang Tuhan. Ya. Jadi sekarang kita melihat pada bahagian kedua dalam perbincangan kita pada malam ini, iaitu peranan ibu bapa dan penjaga. Apa yang boleh kita buat? Pertama, mungkin ibu bapa boleh menggalakkan murid itu menyertai kelas dan juga mendaftarkan diri dalam kertas SPM. Ya, jangan duduk saja. Jangan bagi alasan, saya banyak subjek sudah, saya sudah ambil 9 subjek, 7 subjek di sekolah, saya tidak mau lagi ambil Bible. Tidak. Kita galakkan, kita tanam pemikiran mereka ini dari awal supaya mereka bersedia. Saya melihat di sekolah saya sendiri, komitmen. Beza antara murid mendaftar dalam SPM dan yang tidak daftar. Yang tidak daftar dalam SPM ini mereka sesuka hati. Dan mereka selalu memberikan alasan, saya ada kelas inilah, saya ada aktiviti inilah, saya ada itulah, inilah. Jadi mereka akhirnya tidak datang untuk kelas. Ataupun sengaja datang lewat untuk kelas. Dan mereka tertinggal banyak pelajaran. Tetapi murid yang mendaftarkan diri dalam SPM, Bible Knowledge, tidak sama. Sebab mereka kena mengambilnya, jadi mereka akan lebih serius mempelajari firman Tuhan. Jadi, antara perkara yang boleh ibu bapa lakukan ialah bersedia. Sudi menghantar anak dan mengambil anak sekiranya mereka balik lewat. Jangan merungut, gunakan konsep sama. Kalau saya sudi, saya sanggup hantar anak saya untuk kelas tuition. Sama juga pentingnya kelas Bible Knowledge ini. Saya sanggup mengambil mereka lewat dan saya sanggup menghantar mereka sekiranya mereka perlu menghadiri kelas pada hujung minggu di sekolah. Dan sekiranya tidak, dan juga di sekolah saya, kami sangat bersyukur lembaga pengurusan sekolah, lembaga pengelola sekolah sanggup menyumbang makanan untuk makan tengah hari mereka, sebab selepas sekolah mereka lapar. Sekolah kami tamat pada pukul 1, jadi mereka dan kami akan mula kelas Alkitab Bible Knowledge ini pada pukul 1:30. Jadi mereka stay back ini, pihak sekolah, lembaga akan sediakan makanan tengah hari mereka sebagai satu galakan. Jadi ini mungkin ibu bapa boleh lakukan untuk menggalakkan mereka, ya, supaya mereka tidak kelaparan semasa belajar firman Tuhan. Satu buah buku Alkitab Bible Knowledge ini sekitar RM20. Ya, mungkin sedang keadaan ekonomi sekarang mungkin akan meningkat. Satu buah buku lebih kurang RM20. Jadi 2 buah buku, sebab dia ada 2 buku ya, berasingan. Buku untuk Lukas RM20, untuk Kisah Para Rasul RM20. Jadi dua-duanya bila dicampur lebih kurang RM40. Belum lagi termasuk pos kalau dikirim ke Sabah dan Sarawak. Mungkin di sekitar RM60. Ini satu orang. Jadi mungkin satu cara dia adalah boleh dikumpulkan satu dana, buku ini dibeli. Jadi apa yang sekolah
saya buat, sebab sekolah saya adalah sebuah sekolah mubalik, kita meminta supaya buku ini dibekalkan oleh lembaga pengelola sekolah dan dijadikan sama seperti buku teks yang disediakan oleh kerajaan, dipinjamkan pada murid ini dan supaya meringankan beban mereka. Dan juga semasa aktiviti gereja, kita menggalakkan, sekiranya mungkin ada di kalangan ibu bapa adalah pemimpin gereja, mungkin ada di kalangan ibu bapa adalah pastor ataupun padri di gereja. Galakkanlah, supaya selalu disebut-sebut, selalu disengaja diselitkan dalam ketika khotbah di gereja, tentang betapa pentingnya mengambil subjek Bible knowledge. Galakkan anak-anak sendiri supaya mengambil subjek ini, supaya menjadi teladan kepada jemaah lain, supaya mereka juga mengambil subjek ini. Ibu bapa perlu melihat pentingnya amanat agung, seperti yang Yesus katakan, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka supaya taat akan segala perkara yang telah kuperintahkan kepadamu. Bagaimanakah murid boleh tahu semua perkara ini? Hanya akan berlaku apabila ibu bapa melihat kepentingan memuridkan mereka, the importance of discipleship, disciple the new generation for God. Jadi boleh berbincang. Kami dapati kalau mereka hanya mula pada tingkatan 4 dan 5 untuk Bible knowledge agak lewat. Seboleh-bolehnya bincang dengan pihak sekolah, ataupun menerusi PIBG, ataupun melalui guru besar dan pengetua sekolah, adakan pre-Bible knowledge, iaitu kelas ini yang menyentuh tentang subjek-subjek topik-topik yang asas. Apakah maksud dia menjadi seorang Kristian? Apakah itu doa? Bagaimana membaca Alkitab? Apa yang terdapat dalam Alkitab? Apa itu pujian dan penyembahan? Semua perkara-perkara ini sangat penting sebagai asas bila mereka memasuki tingkatan 4 nanti, mereka boleh bersedia untuk mempelajari buku Lukas dan Kisah Para Rasul. Dan sekiranya subjek ini tidak diadakan di sekolah, tidak terdapat di sekolah, kita memahami ada setengah sekolah tidak mahu menawarkannya sebab dia akan mengganggu prestasi akademik mereka. Jadi tawarkannya di sekolah, tawarkannya di gereja, tawarkannya di pusat NGO Kristian, supaya dia boleh diadakan secara online ataupun bersemuka. Ini antara perkara yang boleh dipertimbangkan. Ibu bapa sendiri, mungkin ada di kalangan ibu bapa di sini, ada guru. Offer yourself, tawarkan diri untuk mengajar subjek ini. Agak sedih sebenarnya di peringkat sekolah, ramai orang-orang Kristian, khususnya guru Kristian, enggan mengajar ataupun melibatkan diri dalam Bible knowledge. Sebab mereka kata, mereka akan berikan 1001 alasan dan saya tidak mahu sentuh di sini. Tetapi sekiranya guru Kristian itu ataupun tuan-puan ialah seorang guru, soalannya adalah apakah rencana Tuhan meletakkan cikgu di sekolah itu? What is God's plan for you in that school? Besides teaching. Itu soalan yang saya tanya diri saya selalu apabila saya berada di sekolah. Apakah rencana Tuhan untuk saya, khususnya dalam memuridkan mereka? Jadi bila kita mengajar, kita perlukan ilmu tambahan dan pengetahuan tambahan. Jadi bolehlah mengambil kursus-kursus Alkitab di sekolah-sekolah Alkitab ni, Bible Knowledge of Malaysia, Alpha Omega, International College, semua ni, STM, Seminari Teologi Malaysia, secara part-time.
pada khusus hujung minggu ataupun ada khusus yang pada malam. Dan sekarang dengan adanya internet boleh buat jarak jauh mengikuti kursus ini dalam talian. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, murid-murid Kristian ini mereka boleh mengetahui ICF, mereka boleh mengetahui persekutuan Kristian di sekolah. Tetapi satu lagi cara untuk membantu mereka bertumbuh secara rohani adalah melalui mempelajari firman Tuhan dengan serius, iaitu melalui subjek Bible knowledge. Jadi perlu kita fikir selalu, kalau ada pelajar, ada murid yang mau belajar firman Tuhan, tapi tidak ada guru Kristian yang sudi membantu mereka, are you willing to do that? Adakah anda sudi membantu mereka? Apakah yang Tuhan Yesus ingin anda lakukan? Saya berdoa apabila kamu menonton siaran ini, Roh Kudus akan berbisik kepada kamu melalui ayat ini, Matius bab 9 ayat 36. Apabila Yesus melihat orang ramai yang itu, dia berbelas kasihan terhadap mereka kerana mereka bimbang dan tidak berdaya, ibarat sekawan domba tanpa gembala. Inilah keadaan anak-anak murid kita sekolah sekarang. Ada di kalangan mereka tidak berkesempatan untuk mendengar tentang siapakah itu Tuhan Yesus. Dan ada di kalangan mereka sudah lama tidak pergi ke gereja. Dan mungkin tuan-puan memberi akses kepada mereka ini di sekolah. Dan saya juga percaya Tuhan Yesus sedang memerhatikan mereka. Murid-murid ini yang tidak berdaya, tidak ada hala tuju dan tidak ada sesiapa yang sudi menjangkau mereka. Jadi saya akan berakhir di sini. Jadi ini adalah beberapa sumber yang boleh digunakan untuk mempelajari Bible knowledge daripada website ataupun laman seseorang Teachers Christian Fellowship untuk bahan-bahan mengajar dan juga pembelian buku teks BK. Boleh juga menggunakan bahan-bahan yang saya nak ucapkan terima kasih kepada saudara Randy dan mereka yang terlibat dalam menyediakan siri menjelajah Alkitab ni, sebab terdapat juga buku Lukas dan juga Kisah Para Rasul dalam bahasa Melayu supaya memudahkan mereka mengambil Bible knowledge ini sekiranya bahasa Melayu, bahasa Inggeris mereka kurang memahami, mereka boleh juga merujuk pada bahan ini. Dan juga mungkin boleh diwujudkan bahan pelajaran soalan Bible knowledge di peringkat daerah ataupun di negeri masing-masing, supaya boleh dijadikan rujukan di sekolah. Jadi ini adalah rupa buku teks yang bahasa Inggeris di sebelah kanan, yang di sebelah kiri itu yang saya masukkan tadi, yang dikeluarkan, yang dihasilkan oleh Wawasan Penabur. Jadi itu saja perkongsian daripada saya. Saya terbuka kepada persoalan dan juga pertanyaan daripada semua. Terima kasih.